okey, yang mana kalau kita lihat apa yang berlaku adalah kita nak lihat dulu tentang latihan yang kamu dah buat pada semalam dan 2 hari lepas. Okey, iaitu latihan itu kalau kita lihat latihan yang cikgu berikan tu sebenarnya tak ramai yang hantar ada juga yang belum hantar lagi. So kalau kita lihat, sekejap saya tunjukkan okey. So okey, latihan bab 8 ni. Okey, kita lihat latihan bab 8 ya. Okey. So ini latihan bab 8 yang subtopik 8.1 dan juga 8.2 ni ya. Di mana kalau kita lihat ada lebih kurang hanya 12, okey, mungkin 11 saja kot, tak ramai pun yang menjawabnya. Okey. Cikgu berharap supaya kamu semua boleh jawab Kenapa? Ini sebagai satu latihan dan untuk kamu supaya kamu kita boleh lihat di mana kelemahan kamu. Okey, di mana kelemahan kamu, so kita boleh betulkan ayat jawapan semua kan. Alright. So kita lihat dulu satu persatu. Okey, yang hantar pada kelas ini yang hantar iaitu Cristiano. Kemudian juga kita hantar Wan Syahirul Aiman, hantar 2 kali pula tu. Muhammad Hazim, kemudian tak tahu siapa Hu ni, kemudian ada lagi okey, dan Zarif, okey, kemudian juga Vigna Varshan, okey, dan Utaya Vikram. Okey, dan Utaya Vikram serta Muhammad Adib bin Syarul Hisham. Ini yang terbaru. Okey. Baik, so kalau kita lihat soal apa daripada mula, okey. Kita pergi kepada yang kertas yang dijawab oleh Cristiano. Kalau kita lihat Cristiano, apakah ibu kota yang terpenting di Hijaz? Okey. Ibu kota yang terpenting di Hijaz ialah Mekah, Madinah dan Taif. So kamu jawab dalam bentuk ayat yang penuh, so kamu akan dapat 3 markah. Okey. Kemudian maksud jahiliah. Okey, perkataan jahiliah berasal daripada perkataan jahala yang membawa maksud jahil. Kamu hanya dapat 2 markah kerana kamu kena elaborate lagi tahu. Maknanya kamu kena berikan huraian. So huraian jahiliah tu apa? Iaitu kamu boleh tulis iaitu tidak tahu ataupun tiada nabi dan kitab serta hidup tanpa panduan. Barulah kamu dapat jawapan yang dengan markah yang penuh. Okey, Cristiano. Kemudian yang ketiga kita lihat apakah kaum yang tinggal. Yes, baru start. Apakah kaum yang tinggal di Mekah? So kaum yang tinggal di Mekah sebenarnya bukan orang Arab Quraisy. Kita mesti letakkan sama ada Hadari dan juga Badui. Okey, di situ dapat 2 markah. Okey, Hadari dan Badui. Kemudian kita lihat syarat pelantikan Syekh. Right. Antara syarat pelantikan bagi Syekh ialah perlulah disukai oleh ahli kabilah, matang, sentiasa berani, pandai berpidato dan sanggup mempertahankan puaknya. Di sini kalau kita lihat dapat 5 markah. 5 ni. 5 markah. Kemudian kita lihat apakah aktiviti perdagangan masyarakat Badui. Okey, Badui sebenarnya bertukar barang, okey, seperti contohnya barang itu adalah barang keperluan seperti kurma dan pakaian. So itu kamu telah elaborate dengan baik. So kita boleh terima sebagai 2 markah. Kemudian 2 ciri perniagaan masyarakat Arab Jahiliah iaitu mementingkan keuntungan, mereka suka menipu dalam timbangan. So di situ 2 markah. Kemudian apakah itu agama Majusi? So Majusi menyembah api, berasal dari Parsi dan penganut tinggal di Yaman, Oman dan juga Bahrain. Di sini ayat yang penuh. Jadi sebab itu kita letakkan 2 markah kat sini. Kemudian soalan yang ke-8 kita lihat amalan-amalan negatif masyarakat Arab Jahiliah. So diberi 3 markah, bermakna kamu kena buat 3. So di sini kita lihat Cristiano telah menjawab amalan negatif yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliah adalah seperti sentiasa menilik nasib, sama ada nasib mana atau nasib baik. Kemudian masyarakat Arab Jahiliah juga memandang rendah kaum wanita dan hamba serta
warga negara lelaki pula dihormati. So ada 3. Sebab tu dapat 3 markah. Kemudian soalan nombor 9, 2 insan yang pernah memelihara Nabi Muhammad selepas kematian ibunya. Okey, ayat mesti penuh. 2 insan yang pernah memelihara Nabi Muhammad selepas kematian ibunya ialah datuknya Abdul Muttalib dan bapa saudaranya Abu Talib. Okey. Kemudian cara penyebaran agama Islam di Madinah adalah secara rahsia dan terang-terangan. Ini salah. Sebab secara rahsia dan secara terang-terangan ini dilakukan di Mekah. Soalan tanya cara penyebaran agama Islam di Madinah. So di Madinah ialah dengan menghantar utusan, diplomasi dan juga berdagang. Okey, sebab tu tiada markah di sini. Begitu juga soalan 12, sebutkan nama-nama khalifah. Okey, bila kamu mentionkan keempat-empat ini, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Umar Al-Khattab, Abu Talib, so dapat 4 markah. Soalan 13, siapa yang mengetuai peperangan Riddah? Abu Bakar As-Siddiq yang mengetuai peperangan Riddah dapat 1 markah. Gubernur dilantik untuk mengetuai pentadbiran semasa zaman Uthman bin Affan. Kemudian 3 kerajaan selepas zaman Khulafa Rashidin ialah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan juga Turki Utsmaniyah. Okey, dalam bentuk ayat so 3 markah. Kemudian pendekatan dakwah. Okey, so 5 faktor penyebaran Islam. Okey, iaitu prinsip kesesamaan, syumulan Islam, prinsip keterbukaan, hubungan diplomatik dan juga pembukaan wilayah yang baru. So ada kelima-lima itu dalam satu ayat, so kita boleh buat 5 markah. So total bagi Cristiano sebenarnya adalah, kalau kita lihat, dia mendapat 35. Okey, betul Cristiano itu Cristiano take note benda-benda ni Okey. Kemudian Syahirul Aiman dapat 30 markah. 30/40. So kalau kita lihat yang ini 3 markah soalan 1. Soalan nombor 2 tidak ada huraian, sebab itu dapat 1 je. Okey. Soalan 3 hadari sahaja, kamu tak letakkan badui. Okey. Kemudian kalau kita lihat yang salah, nyatakan 2 ciri-ciri perniagaan. Dia tanya tentang perniagaan masyarakat Arab Jahiliah. Kamu berikan tanaman dan penternakan. Jadi sebab itu salah. Agama Majusi, okey, dapat 1 markah sebab kamu tak mentionkan penganut tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain. Sebab tu dapat 1. Okey. Amalan negatif masyarakat Arab. Okey, mendelik nasib, ini semua dapat 3 markah. 2 insan yang pernah memelihara, okey, Nabi Muhammad. Okey, kamu dapat 1 je sebab kamu tak buat ayat. Okey Aiman, tak buat ayat. Kemudian nama khalifah, daripada 4 kamu dapat 3 sebab kamu tidak buat dalam bentuk ayat. So buat dalam bentuk ayat. Ya, ayat. Kemudian soalan 15, ini pun kehilangan 1 markah kerana kamu tak buat ayat. Okay. Begitu juga 16. Ini hanya kamu letakkan point saja, so tidak ada ayat. Sebab itu kehilangan 1 markah. Okey. So Aiman, take note, kelemahan kamu adalah kamu menjawab tanpa menggunakan cara yang betul. Okay, so next time buat dalam bentuk ayat soalan baik. Kemudian cikgu terima respon. Okey, baik. Hazim Oli. Yes, betul Cristiano. Betul. Okey. Untuk Hazim Oli, kamu dapat 24. Okey, 24/40. Okey, dan kalau kita lihat 24 kerana apa? Okey, soalan 1, okey, hilang 1 markah sebab tidak ada ayat. Soalan 2, 1 markah saja sebab jahil, tak ada ayat juga. Soalan 3, tidak ada ayat juga, dapat 1 markah. Soalan keempat, jawapan betul tapi tidak ada ayat, hilang 1 markah. Okey, soalan 5, okey, juga hilang 1 markah sebab tidak bentuk ayat. Soalan ke-6, okey, tidak ada markah sebab dia tanya ciri-ciri perniagaan tapi kamu hanya beri pertanian dan perdagangan. So tidak ada markah. Agama Majusi hanya dapat 1 markah saja. Okey.
sebab tak buat ayat yang betul. Soalan 8 juga betul tapi tidak ada ayat, hilang 1 markah. Betul. 9, okey. Ini juga dalam bentuk point, so kamu tak buat bentuk ayat, so hilang 1 markah. Soalan 10 pun sama, hilang. Ini 2 cara penyebaran agama Islam di Madinah. Okey, so soalan ni secara rahsia dan terbuka ini salah sebab dia di Mekah. Okey, salah. Kemudian nama-nama khalifah juga kamu mentionkan betul tapi tidak ada ayat, hilang 1 markah. Mengetuai peperangan 1, okey, Osman bin Affan betul, dan 15. Okey, 3 kerajaan kamu dapat 2, hilang 1 markah sebab tidak ada ayat. Begitu juga 16, kamu dapat 4 out of 5 sebab apa? Hilang 1 markah, tidak buat ayat. So total so tak apa, next time buat ayat. Okay, so Hazim Moli dapat 24. Ya. Kemudian yang ini tak tahu siapa, tak tahu, Huhun tak tahu. Kemudian ini pun tak tahu. Kemudian ini pun tak tahu. Zarif. Okay, Zarif dapat 23. Okay, 23/40. So kalau Zarif sama juga, hilang markah, tak ada buat ayat. Okay. Kemudian maksud jahiliah, kamu hanya letak point saja, tak buat ayat, hilang 1 markah lagi. Kaum yang tinggal di Mekah dari dan Badu betul, tapi tak buat ayat, hilang 1 markah. Tak apa. Okay. Kemudian syarat pelantikan juga tidak buat ayat, hilang 1 markah. Aktiviti perdagangan masyarakat Badui, okay, betul dah isi dia tapi tidak buat dalam bentuk ayat, hilang 1 markah lagi. Ini pun hilang 1 markah. Lah Nadine, kenapa kamu guna Milawati? Okey. Okey, so ini pun nombor 7 hilang 1 markah. 8 pun 1 markah hilang. 9 ni pun hilang 1 markah. Semuanya sebab tak buat ayat. 10 1 markah hilang. Nombor 12 kamu tak sebutkan, tak menjawab. Boleh diterima. Kalau lebih pun tak apa. Okey, kalau lebih pun tak apa. Okey. 14 kamu tak jawab, 15 tidak bentuk ayat, 16 kamu pun tak ada ayat. So hilang 1 markah. So total bagi 11, 9, 10, 12, 11 ada. Mana pergi? Okay, so total adalah 23. Okay, Zarif jawab 2 kali, cikgu ambil yang pertama. Yang pertama. Okay, Vigna version 25. Okay, soalan 1 pun tak buat ayat, soalan 2 pun tak buat ayat, soalan 3 pun tak buat ayat. Okay, soalan 4 pun tak buat ayat, 5 pun tak buat ayat. Okay, Aiman dapat 30. Okay, kemudian agama Majusi pun kamu tak buat ayat penuh. 8 tak penuh. 9 ini betul penuh. 10 2 cara penyebaran agama Islam. Okey, betul. Soalan ni pun betul. Soalan 13 pun betul. Soalan 14 salah. 15 pun salah. Okey, so hilang 1 markah. Yes, betul. Dan 16 okey, tidak ada, hilang 1 markah sebab tak ada ayat. Okey. Soalan dia 10 dia betul kan? Soalan 10 Tengok soalan 10 dia. 2 cara penyebaran Islam. Yes, betul, ni betul. Okey. Ini pun sebenarnya tidak dalam bentuk ayat. So ianya kurang lagi lah. Okey, Utaya Vikram 2 markah dan Adib cikgu tak semak lagi lah sebab baru hantar. Adib baru hantar pada pukul 1.30 tadi. Baru hantar jadi kalau kita lihat yes, rujuk daripada nota. Okey, jadi kalau kita lihat kebanyakan kesilapan kamu, okey, hilang markah kerana apa? Kerana kamu tak buat ayat dengan betul. Okey, walaupun point dia ada, tetapi untuk mendapatkan markah yang penuh, kamu kena bina ayat dengan baik.
Tak apa, tak apa. So next time ada lagi. Okay. Next time ada lagi. Setiap minggu kita ada latihan. Okay. Dan hari ini biasanya hari Sabtu adalah kelas-kelas untuk kita buat latihan ya. Kita buat latihan. Alright. So kita ada lebih kurang 12 orang. So yang lain-lain okay. 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 Alright. Ya, sekarang dah jadi 13. Yes, kena jawab ayat penuh. Okay, lain kali kena jawab ayat yang penuh. Okay, itu penting. Okay, bukan apa. Sebab kalau kamu bina ayat dengan penuh, barulah ianya diterima sebagai jawapan yang sempurna. Okay, jawapan yang sempurna. Okay, baik. So, kita akan teruskan lagi dengan, hari ini kita akan cuba jawab. Okay, soalan. Okay, di sini. Okay, berkaitan dengan tamadun Islam. So, hari ini kita ada soalan-soalan objektif. Okay, soalan objektif yang kita boleh bincangkan. Setakat ni markah yang paling tinggi, okay, tak sahabat cikgu, markah yang paling tinggi adalah, okay, okay, sekejap Right, okay, sekejap. Cikgu tengok yang form 1 punya. Okay, paling tinggi yang dapat adalah Cristiano, iaitu 35. 35 So, ya, 35. Aiman dapat 30. So, total markah adalah 40. Okay, so tak apa. Next class, okay, ada latihan lagi. So, kita cuba lagi ya. Alright. So, kita teruskan hari ini dengan soalan objektif lah daripada bab yang sama. So, kalau kita lihat, soalan objektif ini kita akan jawab daripada soalan 1 sampai ke soalan yang ke-13. Okay, 13 ni mengapakah Khalifah Umar ni ya. Baik, kita bagi-bagikan. Kebetulan kita ada 14 orang, seorang satu lah. Seorang satu. Kita minta untuk yang lain-lain menjawab. Okay, kita lihat di sini. Okay, kita akan minta supaya para pelajar tak ada. Okay, tidak ada pelajar yang dapat markah penuh. Tak ada tak ada. Alright, tak apa, boleh cuba lagi cuba lagi next latihan. Okay, dah sedia dah ada. Tinggal kamu kena buat je. Tak apa. Yang ini memang tidak ada bahan ini. Bahan ini memang cikgu tidak upload. Okay, dan bahan ini memang cikgu sengaja buat ini supaya kamu boleh terus jawab, baca dan jawab. Ini supaya nak lihat sama ada kamu dah faham ke belum bab ni. Okay. So tak apa, jangan risau. Kalau kamu nak selepas kelas ni nanti cikgu bagi. Ini kita nak bincangkan dulu. Okay. Kita nak bincangkan dulu. Okay. Ya, cikgu ada, tapi nanti cikgu akan bagi pada kamu. Okay, cikgu akan bagi ke dalam grup WhatsApp nanti. Okay. Cikgu bagi dalam grup WhatsApp nanti. Okay. Soalan yang pertama kita akan serahkan kepada, soalan pertama kita minta Aiman yang jawab. Soalan kedua Adib. Soalan ketiga Aiman. Soalan keempat Ali. Soalan kelima Alia. Soalan keenam Cristiano. Soalan ketujuh Nadine. Soalan ke-8 Nazahan. Soalan ke-9 Syazwina. Soalan ke-9 Zaid Aril. Soalan ke-10 Utaya Vikram. Soalan ke-11 Vina Varshan. Dan soalan ke-13 Zarif. Okay. So minta semuanya menjawab okay. Baik. So Aiman, kalau boleh kamu onkan mic kamu. Okay. Dan juga bacakan soalan. Okay, silakan Aiman. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dianggap zaman jahiliah. Mengapakah mereka dianggap jahil? Kenapa? Sekejap.
Mengapa mereka dianggap jahil? Adakah A tidak mempunyai nabi, atau adakah kerana mereka uh, hidup secara nomad, atau adakah mengamalkan semangat kesukuan, atau adakah tidak mempunyai sistem perundangan? Tidak punya nabi. Okey. So kalau kita lihat jawapan bagi soalan nombor 1, dianggap jahil kerana mereka tidak mempunyai nabi. Maknanya tidak ada panduan hidup. So jawapan nombor 1 adalah A. Yes, betul. Terima kasih banyak Aiman. Okey. Yes, betul. Soalan seterusnya, soalan kedua. Kita minta Adib untuk bacakan dan berikan jawapannya. Apakah kesan amalan sistem kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah? Kesan amalan. Cari kata kunci kesan amalan sistem kabilah ya dalam masyarakat Arab Jahiliah. Apa kesan dia? Memantapkan sistem pentadbiran. Okey, memantapkan sistem pentadbiran. Kamu yakin ni jawapan dia? Atau kamu rasa ada jawapan lain? Ada tak jawapan pilihan lain? Baik, sebelum tu, kamu tahu tak apa itu kabilah? Oh, kabilah. Kabilah apa tu? Kabilah tu macam Macam apa? Kaum ataupun kabilah tu sebenarnya adalah kumpulan. Ya, kumpulan. Jadi bila amalan sistem berkumpulan ni dalam masyarakat Arab Jahiliah, so apakah kesan dia? Apa yang terjadi? Apa jawapan dia? Agak-agaknya apa yang akan berlaku? Memperkukuhkan perpaduan antara suku. Memperkukuhkan perpaduan antara suku. Okey, baik. Sebenarnya, apabila mereka mengamalkan sistem kabilah, kabilah ni kumpulan tau. So let's say kalau katakan kamu duduk dalam kumpulan tu je, jadi mereka akan mementingkan kumpulan tu saja. So apa-apa pun kumpulan tu. Jadi ini akan menyebabkan timbul semangat sayangkan kumpulan tu sehingga taksub kepada kumpulan tu sehingga semangat untuk yang penting kaum ni saja. Kumpulan ni saja. Kumpulan lain tak penting. Jadi itu dikatakan sebagai apa? Itu adalah dikatakan sebagai semangat asabiah. Asabiah ni sebenarnya semangat sayang, taksub kepada kumpulan sendiri. Jadi itu kesan bila duduk dalam satu kumpulan ni je kan, akan mewujudkan semangat sayangkan dan taksub kepada kumpulan tu sahaja. Itu semangat asabiah. Okey, jadi jawapan C bukan jawapan sebenar dia. Jawapan betul adalah A, iaitu mewujudkan semangat asabiah. Boleh faham adik? Boleh. Okey, bagus adik. Okey. Baik, soalan yang ketiga, Aiman. Bukan Syairul Aiman tapi Aiman. Silakan Aiman. Aiman ada tak? Aiman? Bukan Syairul Aiman. Aiman satu lagi. Mana Aiman? Okey. Ya, ada dua Aiman. Sila Aiman. Bukan Wan Syahirul Aiman tapi Aiman. Bukan. Aiman Hakim, yes. Silakan Aiman Hakim. Tolong baca soalan nombor 3. Kau buat apa? Orang tengah study ni kau tiba-tiba buat. Cepat Aiman.
Soalan nombor 3. Baca kan? Aiman? Yelah, baca tu kena on mic. Yelah. Baca on mic, on mic. Aiman siapa cikgu? Tu ada 2 Aiman. Dia Aiman Hakim. Okey, tak ada mic. Okey, kat dulu tak ada mic. Okey. Tolong jawabkan So cikgu bacakan. Soalan 3. Mengapakah masyarakat Arab Jahiliah sering diserang oleh Rom dan Parsi? Adakah tidak menepati janji? Okey, adakah mereka menyembah berhala? Adakah Arab Jahiliah ni hidup berpecah belah? Atau Arab Jahiliah ni tidak jujur dalam perniagaan? Mana satu Aiman? Itulah Aiman, tak fokus. Fokus. Apa jawapannya Man? A kot, tidak menepati janji. Okey. Baik. Tidak menepati janji. Kamu yakin jawapan dia A? Adakah kamu yakin jawapan dia A? Yakin Okey. Sekejap Okey, baik. Kalau kita lihat, sebenarnya bukan tidak menepati janji. Bukan sebenarnya bukan. Sebenarnya masyarakat Arab Jahiliah sering diserang oleh Rom dan Parsi kerana Arab Jahiliah pada waktu itu sebenarnya mereka hidup berpecah belah. Okey. Bila hidup berpecah belah, mereka sering atau senang untuk diserang. Okey, senang untuk diserang oleh kerajaan-kerajaan lain. Dah agak asal tak cakap tu. Dia tak boleh Lepas okey. Okey. So sebenarnya hidup berpecah belah menyebabkan mereka sering diserang oleh Rom dan Parsi. Okey, kalau tidak jujur dalam perniagaan, ianya melibatkan para peniaga sahaja. Kalau katakan penipuan tidak jujur dalam perniagaan, mereka hanya menyerang antara mereka sahaja. Bermakna mereka akan bermusuh antara orang Arab, maknanya peniaga-peniaga Arab dengan peniaga-peniaga Rom. Tapi ini kenapa diserang oleh kerajaan Rom dan Parsi? Maknanya kenapa kerajaan juga nak menentang, nak menyerang? Kerana orang Arab Jahiliah tidak ada kerajaan. Bila tak ada kerajaan, mereka ni sering berpecah belah. Okey Nadine. Nadine tolong jawab latihan tu Nadine Jadi sebab itu mereka mudah untuk diserang oleh Rom dan Parsi. Sebab itu kita kena hidup bersatu padu. Kalau tak bersatu padu, maka kita senang diserang oleh orang luar. Itu sebenarnya. Okey. So soalan nombor 3 adalah C. Soalan nombor 4. Okey. It's okay Nadine. 4 Ali. Silakan Ali. Boleh tak Ali baca? Okey, onkan mic dan bacakan soalan nombor 4. Ali. Ali mana ni? Ali cepat Ali. Ada tak Ali ni? Mana pula si Ali ni? Ali ada tak Ali? Dalam rumah tengah bising. Okey. Okey. Baik, tak apa. Okey, masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan sistem kabilah. Okey, sistem kabilah. Siapakah yang mengetuai kabilah? Siapakah yang menjadi ketua kabilah? Okey. Ya. Betul Ali. Okey. Yang mengetuai kabilah adalah C, iaitu Sheikh. Okey. Yes, betul. So nombor 4 adalah C, Sheikh. Okey, bagus Ali. Okey. Bagus. Kemudian soalan yang ke-5. Siapa kena jawab soalan 5 ni? Soalan 5. Alia. Silakan Alia, soalan nombor 5. Nampak tak soalan tu?
Soalan nombor 5. Silakan Alia. Untuk bacakan. Silakan Alia. Alia mana? Oh, Alia kamu lah, mana ada Alia lain. Okey. Alia, cepat. Maklumat berikut berkait dengan hubungan perdagangan masyarakat Arab Jahiliah dengan negara luar. China, India, Asia. Laluan perdagangan yang digunakan oleh negara tersebut dikenali sebagai laluan antarabangsa. Laluan antarabangsa. Kita ada belajar yang laluan antarabangsa. Ya. Oh, okey. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan kita, kalau ikut dalam nota gitu yang kita baru belajar, kita tak pernah belajar pun tentang laluan antarabangsa. Tapi kita belajar tentang laluan apa? Laluan sutera. Lupalah tu. Ingat Okey, laluan perdagangan yang digunakan nak pergi ke China, India dan Asia adalah laluan sutera. Okey. Tahu tak Alia? Tahu. Ni macam mana boleh salah? Terlupa. Tak apa. Lain kali baca soalan tu betul-betul okey. Baik, terima kasih Alia. Okey. Soalan yang ke-6. Betul Cristiano. Okey. Soalan yang ke-6 kita serahkan kepada Cristiano, silakan. Bukan, Hazimoli, Cristiano. Silakan Cristiano. Saya. Okey. Senarai berikut berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah, sistem kabilah dan semangat asabiah. Bagaimanakah amalan tersebut boleh menghalang kemajuan negara? Yep. 1. Menggalakkan mobiliti sosial. 2. Menyukarkan perpaduan rakyat. 3. Menggalakkan semangat perkauman. Dan 4. Menghalang pelbagai kegiatan ekonomi. Okey. So, bagaimanakah amalan ini boleh menghalang kemajuan negara? Kita tahu tadi semangat asabiah adalah semangat yang sangat yang sayang dan juga taksub kepada kaum sendiri sehingga tak mahu bercampur dengan kaum-kaum lain. Dan ini akan menghalang kemajuan negara. Kerana apa? Adakah kerana menyukarkan perpaduan rakyat? Okey. Dan menggalakkan mobiliti sosial. Tidak. Sebenarnya menggalakkan semangat perkauman. Tahu semangat perkauman? Cristiano tahu tak semangat perkauman tu apa? Macam berbilang bangsa. No. Sebenarnya semangat perkauman itu adalah resis. Tahu resis kan? Resis is good or not? Resis ni bagus ke tak bagus? Resis ni tak bagus. Jadi kalau semangat perkauman maknanya resis. So menggalakkan resis itu tak betul. Okay? So nombor 6 jawapan dia adalah 2 dan 3 iaitu C. Okey, iaitu C. Jawapan dia adalah 2 dan 3. Okay, itu soalan sebab saya tak tahu apa maksud tu semangat perkauman tu. Yes. So take note semangat perkauman maknanya adalah resis. Okey cikgu. Okey, bagus. Take note benda tu Baik. Terima kasih Cristiano dan soalan ke-7. Siapa? Nadine, nak jawab Nadine? Nadine Jane ada? Ada ke tak ada Nadine? Tadi kata nak keluar. Tapi macam ada lagi. Okey, mungkin dia dah keluar kot. Okey. Kita serahkan soalan nombor 7. Sekejap. Bukan. Okey. Soalan nombor 7. Okey, cikgu akan bacakan Maklumat berikut berkaitan dengan kehidupan masyarakat Arab pada zaman jahiliah, iaitu
menyembah berhala dan memandang rendah kaum wanita serta X. So apakah X kat situ? Apakah X? Iaitu nombor 1. Okey, kalau kita lihat menyembah berhala, memandang rendah kaum wanita, dan apa lagi ciri jahiliah, iaitu dia ada sifat yang baik, okey, iaitu membantu pengembara yang sesat. Ingat Arab pada zaman jahiliah ni dia ada sikap negatif, tapi dia ada juga sikap yang positif. Okey, dia ada yang positif juga. Okey, yang positifnya dia memuliakan tetamu, kemudian dia juga mementingkan mementingkan orang lain untuk membantu, untuk dibantu, kemudian membantu pengembara yang sesat. So itu nombor 7. 7 adalah D. 7 adalah D. Alright. Soalan ke-8 kita serah kepada Nazmi. Silakan Nazmi. Ya, betul. Betul Cristiano. Nazmi silakan. Ada mic ke Nazmi? Ada mic ke? Tak ada. Okey, cikgu bacakan dan kamu jawab Baik, pada 6 Ogos 610 Masihi bersamaan 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. So, apakah kesan peristiwa wahyu pertama itu? Apa jadi bila Nabi dapat wahyu? Adakah A, penyebaran agama Islam, atau adakah B, kemunculan kerajaan baharu Islam, atau C, penentangan orang Arab Quraisy terhadap Islam, ataupun D, pemisahan antara zaman jahiliah dengan zaman Islam. Okey, Nazmi jawab B, kemunculan kerajaan baharu Islam. Alright. Okey. Baik. Kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat, jawapan dia bukan B. Sebenarnya soalan tanya tentang apa tahu? Apakah kesan yang berlaku selepas saja Nabi dapat wahyu? Maknanya selepas saja Muhammad dapat wahyu tu, apakah kesan yang berlaku selepas itu? Sebenarnya semua ni daripada A, B, C, D, semua tu jawapan dia betul. Semua tu jawapan dia betul. Tetapi kita nak kesan yang betul-betul berlaku just after dapat wahyu. Just after dapat wahyu, so apakah kesan dia? So adakah A, adakah B, C atau D? Baik. Sebenarnya jawapan dia adalah apa? Jawapannya adalah D. Tahu kenapa D? Bukan. Dia tak tanya apa yang berlaku selepas jangka masa yang lama, tetapi apa yang berlaku just right after dapat wahyu. So, after dapat wahyu pertama, means that is, orang kata apa, the borderline of zaman jahiliah dengan zaman Islam. Means bila turun je wahyu pertama, so itulah dia zaman Islam. So berakhirlah zaman jahiliah. So that is kita nak kesan yang terus dapat. Of course, penyebaran agama Islam pun berlaku. Yes, betul. Kemudian kemunculan kerajaan baru Islam pun betul ada berlaku. Penentangan orang Arab Quraisy pun betul ada berlaku. Tetapi kita nak yang jawapan yang tepat. Kesan yang terus dapat. So nombor 8 sebenarnya adalah D Nazmi. So nombor 8 adalah D, pemisahan antara zaman jahiliah dengan zaman Islam. Soalan yang ke-9, Syazwina. Silakan Syazwina. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama surat Al-A'la ayat 1 hingga 5. Apakah yang diperintah oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad menerusi surat tersebut? So Nabi menerima wahyu pertama, apakah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui surah tu? Maknanya melalui ayat pertama tu apa yang diperintahkan?
Senang je ni. B. Syazwina, Ya, tahu tak surah Al-Alaq? tahu. Okey, cuba baca ayat pertama. Ayat pertama kata apa? Baca ayat pertama. Cuba baca ayat pertama. Ayat surah Al-Alaq. Ingat tak? Okey. Ayat pertama surah Al-Alaq ialah apa? Iqra, betul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. So Iqra, Iqra maknanya apa? Nak apa? Allah suruh apa? Iqra maksudnya baca. Yes. So sebenarnya apa yang diperintahkan oleh Allah ialah baca, maknanya membaca untuk meningkatkan ilmu. So soalan nombor 9 jawapannya sebenarnya adalah D, iaitu disuruh membaca. Syazwina macam mana boleh jawab salah? Okey. Berhati-hati. Okey. Sebenarnya jawapan dia adalah D, membaca. Iqra, ingat Iqra maksudnya bacalah. Ramai orang kena denda. Yes, ramai ni nanti. Okey. 10. Okey, Syed Aril Zafran, silakan 10. Syed Aril. Syed Aril, silakan. Berdasarkan Raja berikut X merujuk X 3 tahun secara rahsia, 10 tahun secara terbuka. Yes. Apa dia? Secara rahsia 10 tahun secara terbuka. So apakah itu? Senang je ni. Okey, jawapannya B. apa? Jawapannya adalah B, iaitu inilah dia penyebaran Islam di Mekah. Penyebaran Islam di Mekah berlaku 3 tahun secara rahsia dan 10 tahun secara terbuka. Selepas itu baru ini jawapan yang kamu salah tu. Okey. Selepas itu baru Nabi berpindah ke ke Madinah, berhijrah ke Madinah, dan di Madinah lah baru Nabi buat penyebaran melalui diplomasi, kemudian menghantar utusan. Itu. Jadi jawapan 10 adalah B. Yes, betul. Terima kasih banyak. Okey. Saya Aril Zafran. Okey. Ni soalan kat mana? Ni soalan cikgu. Okey. Kita bincangkan secara terus, tetapi selepas ini cikgu akan upload dekat grup WhatsApp untuk kamu boleh print out dan buat lagi. Alright. Soalan yang ke-11, Utaya Vikram. Silakan Utaya. Utaya boleh baca tak? Okey. Utaya Vikram boleh baca tak? Tak ada mic. Okey, so cikgu bacakan. Nabi Muhammad berjaya merangka piagam Madinah. Okey. So, apakah kesan piagam tersebut? So, kita tahu bahawa piagam Madinah sebenarnya adalah satu set undang-undang untuk negara Madinah. So, apakah kesan bila dibuat undang-undang itu? Okey. D kot, penduduk Madinah berhijrah ke mana? Okey. Iaitu apa? Adakah D? Yang lain nak jawab? Ada tak jawapan lain? Kalau baca. Alright, sebenarnya 11 jawapannya adalah okey, A, iaitu kota Mekah dikuasai Islam. Sebab yes, sebab selepas diadakan piagam Madinah, maka selepas itu Madinah menjadi sebuah kerajaan, dan selepas menjadi sebuah kerajaan mereka telah menguasai kota Mekah. Okey, so bermula daripada piagam Madinah. So nombor 11 sebenarnya adalah A. Okey. Utaya Vikram, jawapan sebenarnya adalah A. Okey.
Dan soalan yang ke 12. Okey, Vignavarsan. Boleh tak bacakan Vignavarsan 12? Antara berikut yang manakah termaksud dalam golongan Al-Ridah yang muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad? Okey. Menjadi murtad dan mengingkari bayaran zakat. Yes, okey. So, seperti mana yang cikgu bagi tahu hari itu, golongan Al-Ridah ni sebenarnya adalah golongan yang telah menjadi murtad. Murtad means dia keluar daripada Islam. Dan juga mereka ingkari, maknanya mereka tak mahu, mereka enggan membayar zakat. Inilah kalau kita lihat soalan nombor 12, jawapannya adalah B. Jawapannya B, iaitu 1 dan 4. Terima kasih banyak Vignavarsan. Dan soalan 13, Zarif. Maksud zakat. Zakat sebenarnya tax. Is a cukai. Tetapi untuk orang Islam. Tax untuk orang Islam. Sekejap. Ada sound dia. Bunyi apa tu? Dia ada bunyi. Dari tadi dengar bunyi tu. Ya ke? Ada bunyi tu ke? Yes. Yes. Alright. Ada bunyi tadi. Ya. Alright. Seterusnya. Mesej masuk. Mungkin. Mesej masuk. Zakat ialah cukai tetapi kalau ikutkan cukai untuk orang Islam dipanggil zakat. Tapi cukai untuk orang bukan Islam dipanggil cukai lah. So itu perbezaan dia. Okey, cikgu. Baik. Soalan ke-13, Zarif Zarif, boleh bacakan tak? Soalan nombor 13. Soalan nombor 13 Zarif, boleh tolong bacakan? Cikgu, bunyi tu message ke? Mungkin. Bunyi macam bukan message. Cepat Zarif. Mana pula si Zarif ni? Adakah orang yang type message begitu cepat? Tadi Zarif bercakap saya okey je, tiba-tiba klik. Mana Zarif? Dia chat lah. Mana pula si Zarif ni? Lagi ke? Soalan senang je ni. Mengapakah Khalifah Umar bin Al-Khattab membahagikan kawasan Islam kepada beberapa bahagian? Jadi mana si Zarif ni? Buang air besar ke apa? Ke toilet ke apa? So ke toilet kot. Eating ke? Lupa. Namanya makan. Dia makan memang lama lah. So soalan dia, mengapakah Khalifah Umar bin Al-Khattab membahagikan kawasan Islam kepada beberapa bahagian? So Khalifah Umar bin Al-Khattab membahagikan kawasan Islam kepada beberapa bahagian bertujuan untuk apa? Untuk mempermudahkan sistem pentadbiran wilayah. Untuk mempermudahkan sistem pentadbiran wilayah. Makan sejam setengah. Kau makan ke kau kira? Ni ada yang makan kira nasi ke? Berapa biji nasi makan? So jangan kira macam tu makan-makan je lah, jangan kira. Ini ada yang kira makan, problem lah. Biasa. Tu biasa tu. Baik. So ada soalan berkaitan bab ini tak? Ada tak? Sebelum tu cikgu nak kenal kedatangan dulu. Korang ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So cikgu terpaksa nak ambil kedatangan dulu. Saya selalu tengok partisipan semua. Betul. Masalahnya partisipan tu kadang-kadang dia punya
kita kata dia punya senarai nama tu kadang-kadang guna nama pelik-pelik. Tu yang pening tu. Okey, baik. So biar cikgu ambil kedatangan dulu. Siapa ada ni? Okey, Belum habis lah. Abang. Zafran ada, Zarif ada, Takib ada Takib. Saya ke cikgu. Wassalam. Hai. An, kau nak pergi nak bercuti ke An? Nak bercuti ke? Tak. Okey. Cikgu, terima kasih. Apa Dah dia? semua dengar. Sudah. Tunggu sekejap. Okey. Cikgu ambil. Adli siapa Adli? Apa ni? Okey. Cristiano ada. Okey, kejap. Cikgu ambil kedatangan ni. Okey. Diam semua. Okey. Ali ada? Ali? Okey, Ali ada. Ali Makfirah kan? Okey, Ali ada. Kemudian Syazuna Insyirah ada. Kemudian Aiman ada. Okey, Nadine pun ada. Syed Muhammad Syami tak ada Aiman Hakim tak ada. Alia Nur Farisha ada? Alia Nur Farisha ada Okey, Azim ada. Utaya Vikram ada. Kemudian Adib ada. Kemudian alamak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau ni kan suka tukar menang. Okey, Alfian Haris tak ada Iris Kristina ada tak? Iris Kristina tak ada Alia Syafika ada? Okey. So kita ada kedatangan hari ni, kita ada Cikgu guna background apa? Mana ni? Kad pejabat? 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang je. Ni ada 15 orang. 14 orang ni siapa ni? Siapa lagi 3 orang ni? Nazmi. Nazmi, kamu guna nama apa Nazmi? Nazmi, nama kamu? Nazmi, nama penuh? Okey. Nazmi, nama penuh apa? Kemudian siapa lagi? Okey. Itulah. Okey. Tak dapat dikesan ni. Alia yang satu ni, Alia ni. Alia Syafika ke? Alia Nur Farisha ke? Alia mana ni? Nazmi Nazaruddin. Tak ada pun dalam ni. Kamu nak masuk grup 1 ke grup 2 Nazmi? Saya Alia Syafika. Alia Syafika. Okey, Nur Alia Syafika. Thank you. Nazmi, kamu masuk grup 1 ke grup 2 ni? Okey. Nazmi. Okey, Nazaruddin. Syed Arif Zafran. Ada. Engkau ada. Nama kamu apa? Aduh yai. Banyak sangat guna nama pelik-pelik ni. Okey, baik. Okey. Nazhan. Subhanallah, kau ni kan. Mana wujudnya Nazhan? Kau ni kan. Aku cepuk juga kau sekarang. Lain kali gunalah nama sendiri. Tak pasal-pasal je. Sekejap. Mana pergi? Kena terpaksa buangkan Nazmi tu. Dan tandakan pada Nazhan. Okey. Baik. Tak tukar nama. Okey. Baik, faham. Alright. So itu berkaitan dengan perbincangan daripada bab yang kita bincangkan, iaitu bab 8 tingkatan 1. Okey, so far kamu tak ada soalan kan? Cuma cikgu nak elaborate sikit berkaitan dengan bab 1 ni, bab 8 ni. Okey, ingat bab 8 ni antara bab yang kita kata sebagai bab yang ni yang penting Dan hari tu kita dah bincangkan sampai ke
sampai ke cara penyebaran Islam di Mekah dan juga di Madinah. Okey, serta ada juga baik. Syarab. Aiman, suka tikau je kan. Baik. Cikgu nak ulangkan sedikit cara penyebaran tu sebab macam ramai yang keliru. Jom kita tengok Baik. Masih keliru. Okey, yang ini Okey. Tadi kita bincangkan tentang hari ini kita bincangkan tentang cara penyebaran Islam di Mekah dan Madinah. Ingat yang secara rahsia dan secara terang-terangan tu cara penyebaran Islam di Mekah. Rahsia dan terang-terangan. Okey. Tetapi selepas itu kita tahu bahawa Nabi penyebaran Islam dilakukan oleh zaman seterusnya iaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman dan juga Ali. Okey, ingat Abu Bakar yang mengetuai peperangan Ar-Riddah. Okey, dan Ar-Riddah ini iaitu orang yang murtad dan orang yang enggan bayar zakat. Okey. Kemudian zaman Umar pula menghantar golongan peneroka untuk buka wilayah baru. Okey. Jadi luas. Tadi ada soalan tentang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Kerana apa? Untuk memudahkan pentadbiran. Kemudian Uthman pula mentadbir wilayah yang luas. Okey, melantik gubernur. Itu paling penting. Uthman dengan gubernur. Gubernur dilantik pada zaman Uthman. Okey. Dan Ali, agama Islam semakin mantap. Okey. Dan mungkin ada yang terlepas pandang, cikgu ada juga yang satu kelas yang cikgu sempat untuk ajar tentang kerajaan Bani Umayyah. Ada kelas baru. Bani Umayyah terbagi pada 2 tahap, iaitu berpusat di Damsyik dan satu lagi berpusat di Cordova. Okey. Dan Islam bertapak di India dan Asia Tengah. Ini Bani Umayyah. Bani Umayyah ada 2 tempat dia, Damsyik dan Cordova. Jadi agama telah disebarkan sehingga ke China, juga sampai ke Afrika Utara dan Eropah. Dan Andalusia, Spanyol menjadi pintu masuk ke benua Eropah. Kalau Bani Abbasiyah pula, Bani Abbasiyah berpusat di Baghdad. Memerintah selama 5 abad, means 500 tahun. Kemudian mereka mengembangkan ilmu pengetahuan secara pesat, secara banyak ke Eropah secara berterusan dan menyebarkan Islam ke Samaniah, di Transsaxonia hingga ke barat India. Dan seterusnya kerajaan Turki Uthmaniyah yang berpusat di Anatolia, berkembang di rantau Balkan, Eropah Timur, sempadan Rusia. 1000 tahun ialah 1 alaf. 5 abad means 500 tahun. So berjaya mengekalkan kekuasaannya di Asia Barat dan pengaruh Turki Uthmaniyah turut tersebar ke alam Melayu. So ini ada peta. Ini kalau kita lihat petanya, zaman Nabi Muhammad dulu yang warna hijau ni, yang ini je Nabi Muhammad. Kemudian zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia telah melebar sampai ke sini. Sampai ke kawasan Teluk Parsi tu. Kemudian zaman Khalifah Umar Al-Khattab, dia dah sampai ke Afrika Utara, Mesir dan juga sampai ke Parsi, Baghdad. Kemudian zaman Khalifah Uthman bin Affan, dia lagi jauh sampai ke Mesir, sampai ke Lebanon ni, sampai warna kuning ni semua ni. Juga sampai ke Bukhara. So itu dah sampai ke situ, Uthman. Kemudian zaman kerajaan Umayyah, Islam dah sampai ke Spanyol. Dah sampai ke Spanyol. Itu zaman Umayyah. Kemudian Abbasiyah, sampai ke Transsaxonia, Samarkand dan Kabul, sempadan Rusia ni. Dan terakhir zaman kerajaan Turki Uthmaniyah, termasuk Turki, kawasan-kawasan Itali dan juga kawasan ini. Laut Hitam, yes, memang ada nama Laut Hitam. Ada Laut Hitam, Laut Merah. Yang kita katakan yang paling banyak adalah zaman Khalifah Uthman bin Affan. Yes, itu paling besar lah sebab yang warna kuning tu paling banyak. Zaman Khalifah Uthman bin Affan. Kertas black and white. Tak apa, kamu boleh tunjukkan kat sini lah.
tak faham satu benda. Okey, so boleh tandakan. Kalau kamu nak tandakan, boleh tandakan. Okey, mungkin kamu punya nota tu apa? Nota kamu tu tak ada warna kan, black and white. So boleh. Okey, kamu ambil tu, kamu tandakanlah. Okey, jangan warnakan pula. Siapa nak ambil, boleh ambil. Untuk kamu tandakan. Okey. Kalau tak ada kertas, okey. Sebenarnya kalau tak ada kertas tak apa. Okey. Kalau tak ada kertas pun tak apa. As long as kamu ada satu lagi screen untuk kamu tonton nota ni. Okey. Tengok kat group chat je. Pun boleh juga. Okey. Savekan benda tu. Mana tahu nanti kamu nak print out ke, okey, nak bawa ke sekolah ke, so simpan elok-elok. Sebaik-baiknya simpan dalam laptop ke ataupun simpan dalam thumb drive ke. Okey, simpan dalam mana-manalah. Yes, betul. Tak perlu print out. Just kamu simpan dalam bentuk digital. So simpan dia di thumb drive ke ataupun di phone ke. Itu lagi baik. Supaya kamu boleh jimatkan kamu punya ink printer, okay, kertas. Zaman ni dah moden, so saya tak. Allahu Akbar. Zaman moden lah pandai nak save. Save pun susah. Aduh ya Aiman ni. Macam mana kau ni? Okay. Apalah. Okay. Baik. So tak ada apa-apa soalan kan? Pandai sikit-sikit. Okay. So kita ada lebih kurang 14 orang. Okay. So hari ni kita akan buat. Kita ada masa 15 minit sikit lagi. So kita tak boleh buat 15 minit. Kita pakai 10 minit je. Okay. Cikgu akan buat satu kuis, ringkas kuis. Kuis ringkas. Yes, kuis. Cikgu habis ke berapa? Kuis. Habis pukul 3.30. Okay, kita habis 3.30 kita habis. Alright. Ingat pukul. Bukan. 3.30 je. Okay, baik. Soalan yang pertama, soalannya adalah, okay, soalan senang-senang lah. Okay, siapakah nama, okay, khalifah yang ketiga dalam Khulafa al-Rashid? Okay, siapa nama khalifah yang ketiga dalam Khulafa al-Rashidin? Okay, dapat? Soalan yang kedua, soalannya adalah, okay, berapa tahunkah, okay, Nabi Muhammad, okay, Muhammad menyebarkan Islam secara terang-terangan di Mekah? Okay. Soalan yang ketiga. Okay. Soalannya adalah, okay, berapa tahun Nabi Muhammad? Okay. Soalan yang ketiga, soalannya adalah, apakah nama kerajaan Islam yang terakhir, okay, dalam bab 8 ini? Nak screenshot sebab saya guna laptop. Nak screenshot buat apa? Screenshot apa quiz ni? Tak payah. Okay. Tak payah screenshot. Kita nak jawab terus je sebenarnya. Kamu hanya perlu tuliskan jawapannya di kertas ke apa ke kan. Nanti kita bincangkan. Kita terus bincang je ni. Okay, Azim. Okay. Soalan yang keempat. Okay. Soalannya adalah, okay.
Soalan keempat iaitu apakah nama jari yang berada di sebelah sebelah jari manis? Tengok, apakah nama jari yang berada di sebelah jari manis? Tulis. Okey. Dan soalan yang kelima. Okey. So, okey. Soalannya, okey. Okey, banyak bulan. Okey. Okey. Bulan apa? Okey, banyak bulan kan? Ada banyak bulan kan? So banyak bulan, bulan apa? Okey. Yang yang akan yang akan muncul setiap kali selepas puasa. Okey. Cukup 5 tu je. Tak payah banyak. Okey. Baik. Baik. Okey. So soalan yang pertama, siapakah, jom kita bincangkan jawapan terus. Siapakah nama khalifah yang ketiga dalam Khulafaur Rasyidin? Iaitu khalifah apa? Khalifah? Anyone? Cepat. Khalifah apa? Khalifah Uthman bin Affan. Yes. Okey, berapa tahunkah Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terang-terangan di Mekah? Iaitu 10 tahun. Good. Nama kerajaan Islam yang terakhir dalam bab 8 ini iaitu kerajaan kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey. Apakah nama jari yang berada di sebelah jari manis? Okey, tak tahu. Okey. Jari kelingking. Okey. Dan banyak bulan apa yang akan muncul setiap kali selepas puasa? Iaitu selepas puasa akan muncullah bulan yang dipanggil anak bulan. Okey. Wah, semua betul Wah, semua betul Tahniah Cristiano. Okey. Selepas ini cikgu ada kelas kelas sejarah untuk tingkatan 2. Okay, so next class kita akan sambung lagi untuk bab 8. So kita jumpa lagi next class. So jangan lupa siapkan kerja rumah semua yang kamu buat untuk sekolah. Okay, so kita jumpa lagi next class insyaAllah. Okay guys, Assalamualaikum semua, bye. Okay, Adios. Adios. Assalamualaikum. Sayonara. Sayonara. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Nanti ada kelas form 5 kan? Assalamualaikum. Ya, petang nanti. Cikgu. Nanti kelas form 5 nanti. Form 5 nanti petang pukul 5.30. Terima kasih cikgu, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi ke sana. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Ni apa hal dua beradik ni? Salam. Kesian tu. Kesian dua beradik ni tak boleh keluar ya. Yes. Kan duduk sini berdiskusi. Tu tak apa lah tu. Tak apa. Bye. Tak best. Macam mana kau buat tu? Awak tu bilang. Kacau lah. Kenapa ni? Macam mana kau buat macam tu? Macam mana korang chat screen tu? Magic. Ada software. Ada magic. Oh. Okay. Macam mana kau letak gambar masa video? Saya busy cam.
Dia kena pakai UCAM. Yes. Type. You can. Video settings, kena cyber link webcam speaker. Okay, bye cikgu. Cikgu dah Cikgu dah pergi daripada komputer dah tu.